baru masuk. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Zian. Ahlan wa sahlan Muhammad Siddiq. Ustaz Syafiq, ahlan wa sahlan. InsyaAllah 8.10 kita akan mulakan. 8-10 minit kita akan mulakan insyaAllah. Waalaikumsalam. Zaimanura Harun. Id As-Sagab, ahlan wa sahlan, tafadhal. InsyaAllah 8.10 kita akan mulakan. Tak sempat nak qasidah. Allahu Rabbi ya Karim. Ya tarid ala Allah. Ahlan wa sahlan Abu Aisyah. Abu Aisyah Pok Yik. Sihat ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'u wal intifa' wal ifada wal istifadah.
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة إلى الخير والدعاء الهدى ابتغاء قربه وثوابه مرضاته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Di kesempatan yang mulia ini insya-Allah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, sama-sama untuk kita menuntut ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita ingin menteliti adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Insya-Allah kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Min Adabil Islam yang padanya menerangkan beberapa adab yang ramai di kalangan kita meninggalkannya pada hari ini insya-Allah. Pada kelas yang lepas kita dah terangkan tentang adab meminta izin dan adab mengetuk pintu ketika datang ke rumah seseorang. Insya-Allah hari ini kita teruskan kepada adab yang keenam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi salihin radhiyallahu ankum ila an qala. Kata musannif rahimahullah ta'ala, "Idza tarakta baba ahadin min ikhwanik fakila laka man hadha." Ini satu adat juga yang di kalangan kita ramai yang mengamalkannya dan ramai yang kurang mengamalkannya. Biasa kita datang ke rumah orang, kita akan ketuk pintu, maka akan ditanyakan kepada kita, "Man?" Siapa yang di luar? Siapa yang datang? Maka antara adabnya kata di sini, jika dikatakan kepada kamu man hadha, faqila laka man hadha. Jika tuan rumah mengatakan kepada kamu, siapakah kamu yang di luar sana? Faqul fulan bismika as-sarih alladhi tu'rafu bihi. Maka sebutlah nama kalian. Sebutkan nama kita, jangan sebut nama orang lain dan jangan sebut siapa yang datang tu. Fulan ataupun saya yang datang ataupun aku ni. Ataupun biasanya kita kan kalau kita datang rumah orang, siapa datang tu? Orang. Memanglah orang yang datang. Maka antara adab bila kita berziarah ke rumah orang, bila ditanya siapa yang datang itu, maka kita sebutkan nama kita yang diketahui terus. Jangan sebutkan nama samaran, jangan sebutkan nama yang orang tak kenal. Sebutkan yang nama, kalau kita sebutkan kepada tuan rumah tadi, tuan rumah automatik ataupun dengan segera dapat mengenal siapa yang akan datang. Naam. Wala taqul wahid aw ana aw syakhsun fa inna hadhil alfaz la tufidu as-sa'il min khalfil bab. Kata musannif, jangan kamu sebut yang datang tu aku ataupun fulan ataupun orang ni ataupun seseorang. Siapa datang tu? Seseorang. Kerana kalimah-kalimah tersebut tidak memberi faedah kepada yang bertanya. Tidak memberi faedah kepada yang bertanya yang dia berada di belakang pintu. Wala yasihu laka an ta'tamin ala anna sautak ma'ruf. Dan jangan kita sekadar cukup kita kata suara aku ni orang dah kenal semua. Tuan rumah dah kenal suara aku, tuan rumah dah kenal cara aku ketuk pintu. Tak cukup dengan itu. Kerana itu apa? Kita sebutkan keluar daripada adab-adab berziarah. Walaupun kita katakan memang tuan rumah kenal dengan kita, dengan suara kita, tapi adabnya bila ditanyakan siapa itu, maka sebutkan nama kita yang dapat dikenali. Fa innal aswat taltabis wa tashtabih. Hatta suara pun walaupun dia kenal kadang-kadang berubah. Kadang-kadang kita boleh tertukar dengan suara orang lain. Wa innan naghmah tushbihu an-naghmah wa laysa kullu fi man fi dar allati tutrak babuha ya'rifu sautaka wa hissak. Bukan semua orang yang di dalam rumah tersebut kenal kamu, kenal suara kamu, kenal cara kamu mengetuk pintu. Maka antara adabnya yang kita sebutkan pada hari ini, apabila ditanyakan man, siapa yang datang, sebutkan nama kita. Jangan sebut fulan ataupun syakhs ataupun orang ataupun seseorang. Itu bukan adab daripada adab-adab orang yang beriman. Kerana sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulat tariq ana. Nabi tak suka jika ada seorang datang ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam dan bila Nabi tanya siapa itu, dia kata ana, aku yang datang. Li'annaha la tufidu syai'an, kerana perkara itu tidak memberi apa-apa faedah. Daripada Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan satu hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtul bab. Kata Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, suatu hari aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ketuk pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi pun berkata, "Man hadha?" Siapa itu? Faqultu ana. Kata Sayyidina Jabir, aku. Ana ya Rasulullah. Ana ini tidak memberi apa-apa makna. Maknanya aku. Siapa aku itu? Rasulullah tidak mengenali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana. Maknanya Nabi macam tak suka. Nabi ulangkan lagi. Ana, maknanya Nabi ulangkan lagi, siapa kamu? Seperti dia, kata rawi di sini, seperti Nabi tidak menyukai dengan perkara tersebut. Maka, bukan daripada adab Islam, apabila kita datang ke rumah orang, kita mengatakan ana, ataupun aku yang datang, ataupun orang yang datang. Sebab itulah,
para sahabat sentiasa menamakan nama mereka apabila mereka datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Banyak hadis-hadis yang mengatakan ketika sahabiah Ummu Hani datang kepada Rasulullah SAW, Nabi bertanya, siapa itu? Maka dia kata, Ummu Hani, aku Ummu Hani. Dia menyebutkan namanya. Maka itu adalah adab yang perlu kita kedepankan, iaitu apabila kita ditanya siapa yang datang, maka sebutkan nama kita yang dikenali oleh tuan rumah. Baik. Itu adab yang keenam. Seterusnya adab yang ketujuh. Kata musannif rahimahullah ta'ala, idza zurta ahad ikhwanik duna maw'id aw ala maw'idin sabiqin minhu fa'tadhara laka min qabulin ziyaratika lahu fa'dhurhu. Ini satu masalah apabila kita datang ke rumah orang yang mana kita dah ada perjanjian dengan dia. Kita dah berjanji nak datang pada waktu sekian-sekian. Tiba-tiba bila kita nak datang, tiba-tiba tuan rumah kata, maaflah saya tak boleh terima ziarah awak pada kali ini. Maka kata musannif di sini, jika tuan rumah meminta maaf dan meminta ampun yang mana dia tidak boleh terima ziarah kita pada kali ini, maka terimalah dia punya maaf dan janganlah kita tengking dia, janganlah kita marah dia, janganlah kita herdik dia. Kerana apa? Kerana tuan rumah lebih tahu apa yang berlaku di dalam rumahnya. Boleh jadi ketika kita ziarah itu ada perkara yang tidak diingini berlaku. Dan mungkin sebelum itu tidak berlaku lagi, ketika kita on the way nak sampai ke rumah dia, berlaku di rumah dia. Siapa tahu? Maka apabila kita disuruh ataupun kita tidak diberi peluang, ataupun tuan rumah tadi kata, minta maaflah saya tak boleh terima awak pada hari ini, maka kita kena terima keuzuran dia itu dan jangan kita marah dia, jangan kita herdik dia. Betul? Maka sebab itulah antara perkara adab di sini dikatakan, jika dia meminta maaf, maka terimalah maafnya dan janganlah kita ziarah dia pada hari tersebut. Janganlah kita tunggu terus nak masuk juga dalam rumah, sebab dia lebih tahu dengan keadaan rumahnya. Fa innahu adra bihali baitihi wa mulabasati sya'nihi. Dia lebih tahu dengan keadaan rumahnya. Mungkin dia tidak selesa dengan kedatangan kita pada hari itu. Walaupun kita dah berjanji dengan dia. Kita dah bagi tahu pada dia, tapi mungkin berlaku apa-apa yang tidak diingini pada waktu tersebut. Begitu. Faqad yakuna jadda ladaihi mani'un. Baik. Kata at-tabi'in jalil Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, la taqifanna ala babi qaumin radduka an babihim fa inna laka hajat wa lahum ashghalan wa innahum awla bil 'udhur. Jika kamu datang ke rumah seseorang, maka dia minta izin kepada kamu untuk tidak membenarkan kamu memasuki dalam rumahnya pada hari tersebut, maka janganlah kamu berhenti tunggu di depan pintunya. Mungkin kamu ada hajat dan dia pun ada perkara yang ingin diselesaikan. Tetapi dia lebih aula, dia lebih dikedepankan untuk mengkedepankan keuzurannya. Maknanya dia lebih utama untuk mengkedepankan uzurnya, dia berhak untuk mengizinkan kita masuk ataupun tidak mengizinkan kita masuk. Maka apabila dia tidak mengizinkan kita masuk, jangan kita terus tunggu juga sampai dibenarkan masuk. Kita baliklah, kita pulanglah. Itu antara adab orang-orang yang beriman. Taib. Sebab itulah kata Imam Malik, laisa kullun nas yaqdiru an yatakallama bi'udhrih. Bukan semua orang ketika kita ziarah dia mampu untuk menyebutkan keuzuran dia. Dia mampu menyebutkan apa yang dia tak mahu kita lihat pada dalam rumahnya. Maka kadang-kadang antara amalan para salafus salih adalah bila kita datang ke rumah orang, kita yang tanya dia. Kita yang muliakan tanya pada dia. Sebab bukan semua orang boleh menyebutkan, maaflah saya tak boleh terima awak pada hari ini. Kadang-kadang orang tu malu nak sebut sebab orang dah datang ke rumah dia. Tapi adabnya adalah kita yang tanya kepada mereka. Bermaksud, bila kita datang ke rumah orang, kita tanya dulu, sibuk tak ni pakcik? Sibuk tak ni makcik? Boleh ke ziarah? Kita yang muliakan dahulu, tanya kepada beliau, adakah ini waktu yang sesuai untuk berziarah? Maka kalau dia betul-betul ada keuzuran, maka dia akan bagi tahu pada kita. Maknanya kata Imam Malik, bukan semua orang mampu menyebutkan keuzuran untuk tidak membenarkan kita masuk ke dalam rumahnya. Kadang-kadang orang malu. Tetapi kita yang muliakan. Itu lebih ahsan, lebih afdal, lebih utama, lebih mulia kerana kita terus tanya kepada dia, ada sibuk ke tak sibuk sekarang ni? Boleh ziarah ke tak ziarah? Taib. Itu kata Imam Malik. Naam. Taib. Seterusnya, adab yang ke-8. Adab yang ke-8. Masalah tadi, ada ayat Quran mengatakan, wa in qila lakum irji'u farji'uhu azka lakum. Jika kamu dikatakan oleh tuan rumah, irji'u, pulanglah kamu, maka pulanglah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu tunggu juga untuk dapat ziarah juga, kerana mungkin ada perkara yang tidak diingini oleh tuan rumah. Baik. Sama juga ziarah hari raya ke, ziarah bukan hari raya ke, sama saja adab dia. Kalau kita diminta uzur daripada orang tuan rumah itu, maka kita lebih baik kita balik, kita pulang ataupun pergi ke rumah yang lain. Kita kena terima keuzuran dia. Kita kena terima keuzuran dia.
Itu adalah hak dia untuk menghalang kita daripada masuk ke dalam rumahnya. Taib. Adab yang ke-8, indama tasta'dhinu ala baiti ghairik litadkhula ilaihi hafiz ala basarika min an yaqa'a ala dakhilid dar aw auratin fiha. Ini satu adab yang sangat penting juga. Adab yang ke-8, musannif mengatakan, jika kamu telah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah, ataupun ketika kamu ingin minta izin, jangan kamu dahului mata kamu untuk melihat ke dalam rumah. Jangan kita cepat-cepat tengok ke dalam rumah. Bila orang buka pintu, mata kita kena jaga. Sebab itu kita pernah sebut sebelum ini, kalau kita minta izin itu, ketuk pintu atau beri salam, kita duduk di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Jangan kita duduk berhadapan dengan pintu, kerana takut-takut mata kita terus masuk melihat ke dalam keadaan rumah tuan rumah. Maka antara adab yang disebutkan di sini, adab yang ke-8 adalah, jangan mata kita mendahului izin. Bermaksud, sebelum kita minta izin daripada tuan rumah untuk masuk ke dalam rumah, jangan kita tengok ke dalam rumah. Ada orang biasa datang rumah, dia tengok-tengok dalam rumah orang. Tak minta izin lagi. Kadang-kadang belum bagi salam lagi, dah tengok melalui tingkap. Itu satu perkara yang berdosa. Antara dosa mata yang disebutkan oleh para ulama adalah melihat ke dalam rumah orang tanpa izin. Melihat ke dalam rumah saudara Muslim dia ataupun orang lain tanpa izin, itu adalah satu perkara dosa. Bahkan, kata Sayyidina Umar, kalau tak silap saya, Sayyidina Umar mengatakan, barang siapa yang melihat ke dalam rumah orang tanpa izin, faqad fasaq, maka dia telah menjadi orang yang fasik. Bila sebut menjadi orang yang fasik ini, bermaksud dosa tadi adalah dosa-dosa yang besar. Antara dosa-dosa yang besar adalah melihat kepada rumah orang tanpa izin. Kerana apa? Kerana boleh jadi dalam rumahnya ada perkara-perkara yang tak diingini oleh tuan rumah untuk kita lihat. Mungkin ada anak dara dia, mungkin ada isteri dia, mungkin ada ibu dia. Tetapi kita lihat tanpa izin, maka itu adalah satu perkara dosa. Kita telah mencerobohi rumahnya dengan melihat. Maka kata Nabi SAW, innama ju'ilal isti'dhan ataupun innama ju'ilal izin li ajlil basar. Syariat meletakkan perlunya kita minta izin sebelum masuk rumah adalah untuk, perkara pertama untuk minta izin adalah izin melihat. Itu serendah-rendah izin yang kita perlu minta daripada tuan rumah. Bermaksud, tak boleh bagi kita, haram bagi kita melihat ke dalam rumah orang lain sebelum kita minta izin. Apatah lagi masuk ke dalam rumah. Tengok pun tak boleh, apatah lagi masuk ke dalam rumah. Naam. Maka kata di sini, rawa Abu Daud wa Tabarani. Imam Abu Daud dan Imam Tabarani meriwayatkan satu hadis daripada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Ja'a rajulun faqama ala babin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinu mustaqbilal bab. Datang seorang lelaki ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berdiri di hadapan pintu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hakadha anka, ya'ni nahahu wa amarahu bittaba'ud qalilan anil bab. Maka ketika Nabi keluar ke pintu, Nabi tegur sahabat tadi. Nabi kata, kamu ke sini sikit, ataupun Nabi ke kanan sikit. Nabi alihkan badan ni ke kanan sikit. Kamu jangan berhenti di depan pintu kalau datang ke rumah orang. Maka itu cara Nabi mengajar pada sahabat apabila datang ziarah ke rumah orang. Thumma qala lahu, kemudian Nabi berkata lagi, fa innamal isti'dhanu min ajlin nazar. Sesungguhnya minta izin tadi disyariatkan untuk kamu melihat. Maknanya sebelum kamu minta izin, kamu jangan melihat ke dalam rumah. Kamu jangan melihat ke dalam rumah sebelum kamu meminta izin. Kerana melihat ke dalam rumah adalah perkara yang haram. Boleh jadi kamu terlihat kepada keluarga-keluarganya yang di kalangan perempuan ataupun di kalangan isterinya, yang mana dia tidak suka untuk kamu melihatnya. Maka itu satu khianah, satu perkara yang tidak bagus yang dilakukan oleh orang Islam. Bukan saja orang Islam, bahkan orang kafir pun ada setengahnya tidak suka kalau kita tengok kepada adik kakaknya ataupun isterinya. Maka itu satu perkara yang di antara manusia biasa pun tidak suka, apatah lagi di kalangan orang Islam. Dan diriwayatkan Bukhari dalam Adabul Mufrad, hadis daripada Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limri'in an yanzura ila jawfi baitin hatta yasta'dhin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dihalalkan bagi seseorang itu untuk melihat ke dalam isi rumah sebelum dia minta izin. Sebelum dia minta izin, tak dihalalkan dia untuk melihat ke dalam isi rumah. Sara fi hukmi ad-dakhil bila isti'dhan. In nadhara qabla an yasta'dhin. Jika dia melihat sebelum dia meminta izin, maka dia telah dikira penceroboh yang telah masuk ke dalam rumah. Walaupun dia belum masuk, tetapi pandangannya telah masuk ke dalam rumah orang lain. Maka itu dikira penceroboh. Wa huwa muharramun alaihi. Yang itu adalah satu perkara yang haram ke atasnya. Naam. Dan diriwayatkan hadis yang lain juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-basar fala idhna lahu. Jika seseorang tu dah tengok ke dalam rumah kita, maka jangan bagi izin kepada dia. Sebab apa? Sebab dia telah mencerobohi rumah kita.
Itu kata Nabi SAW dalam hadis di dalam kitab Adabul Mufrad. Ini hadis Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, "Man mala'a 'ainahu min qa'ati baitin qabla an yu'dhana lahu faqad fasak." Siapa yang telah memenuhi matanya dengan melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin, maka dia telah berlaku fasik. Dia telah menjadi fasik. Orang yang fasik ni bermaksud apa? Telah keluar daripada orang yang adil. Orang yang adil. Orang yang fasik ni tidak boleh menjadi wali. Tak boleh jadi wali nikah, tak boleh jadi wali. Tak boleh mengeluarkan hukum. Tak boleh jadi qudah. Maka itu adalah orang-orang yang fasik. Siapa yang melihat ke dalam rumah orang lain sebelum izin, kata Sayyidina Umar, dia telah fasik. Dia telah keluar daripada keadilan. Baik. Di sini ada disebutkan hadis Nabi SAW daripada Imam Bukhari dan Muslim, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, daripada sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, qala ittala'a rajulun min juhrin ay thaqbin aw khurkin fi hujri Nabi SAW. Seorang daripada lelaki pernah mengintai dalam rumah Nabi SAW melalui satu lubang yang kecil daripada luar rumah Nabi SAW. Wa ma'an Nabi SAW midra yahukku bihi ra'sahu. Ketika itu Nabi sedang duduk rehat dan Nabi di tangan ni ada satu kayu ataupun ada satu midra ni macam sikat yang Nabi buat gosok-gosok di belakang badannya kadang-kadang Nabi buat di kepalanya. Midra ni macam sikat ataupun macam tongkat yang Nabi gunakan. Di tangan Nabi ada midra tersebut. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi melihat lelaki tadi mengintai ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau a'lamu annaka tanzur la ta'antu bihi fi 'ainaik." Atau fi 'ainak ataupun fi 'ainik. Innama ju'il isti'dzan min ajli al-basar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah lihat orang mengintai tadi, "Wahai lelaki, kalau aku tahu kamu melihat daripada awal tadi, aku akan ambil sikat ni, aku akan cocok ke mata kamu." Sebab itu kata para ulama, jika kita dapat tangkap orang yang mengintai dalam rumah kita ni, dibenarkan untuk kita mencongkel matanya. Boleh kita congkel mata orang yang mengintai dalam rumah kita ni. Sebab itu satu perkara yang sangat teruk dan sangat buruk. Sebab itulah kita kata dibenarkan bagi orang yang tuan rumah tadi, kalau kita dapat tangkap orang yang mengintai dalam rumah kita ataupun orang yang tengok ke dalam rumah kita tanpa izin kita, dibenarkan bagi kita untuk mencongkel matanya. Dan tidak ada doman bagi dia, tidak perlu kena gantikan mata. Baik. Maka itu adab yang keberapa? Adab yang ke-8 yang dikatakan bahawasanya bila kita datang ke rumah orang, jangan kita gunakan mata kita untuk tengok ke dalam rumah orang lain sebelum kita meminta izin. Sebelum kita dapat izin untuk masuk, jangan kita tengok ke dalam rumah. Begitu juga kalau kita kereta orang kereta orang, jangan tengok dalam kereta orang. Itu antara rumah juga, itu antara perkara yang mungkin kita tidak mahu kita lihat ke dalam keretanya. Begitu juga kadang-kadang mata kita ni terlalu liar sehingga tengok ke dalam tengok handset orang duk mesej, kita baca mesej dia ataupun kita tengok apa yang dia buat dalam handset dia. Itu satu privasi seseorang, jangan kita kacau privasi dia. Itu adalah adab orang muslim, tidak mengganggu privasi seseorang muslim. Apatah lagi dalam rumahnya. Ke dalam rumahnya itu lebih afdal untuk kita jaga. Lebih awal untuk kita jaga perkara tersebut. Baik, begitu juga di sini dikatakan wa qabla ad-dukhul ila baitik aw baiti akhik unzur ila na'alaik. Bukan yang ke-9, insya-Allah. Adab yang ke-9. Adab yang ke-9, indama tazuru baiti akhik aw tadkhulu baitik kun latifan fi madkhalik wa makhrajik. Adan tarafaka wa sautik wa khla' hidha'ak fi mahallihi wa sufana 'alaik athna'a khal'ihima wa la tad'uhuma hakadha wa hakadha. Baik, kata musannif, adab yang ke-9, jika kamu datang ke rumah orang, maka berlemah lembutlah ketika kamu datang dalam cara kamu masuk ke dalam rumah. Dan tengoklah kepada kasut kamu ataupun na'al kamu ataupun selipar kamu. Jika ada kekotoran, maka bersihkan dulu kekotoran sebelum masuk ke ruang rumah seseorang. Kadang-kadang kita datang, mungkin keadaan hujan ke, ada kotoran-kotoran di kasut kita, kita tanggalkan dulu sebelum kita masuk ke dalam rumah orang. Jangan kita kotorkan ataupun sepahkan dia punya halaman rumah. Kadang-kadang orang tak kisah, dia masuk ke dalam rumah orang dengan kotoran, dengan sampahnya ditinggal dekat rumah orang. Kadang-kadang datang ke rumah orang, tak bawa baby apa semua kan, tinggal pampers tu dekat dalam tandas orang. Kadang-kadang itu adalah satu perkara yang memalukan, satu perkara yang tidak beradab apabila kita meninggalkan sampah sarap kita di dalam rumah tuan rumah yang kita datang kepadanya. Di sini dikatakan kasut kamu tadi cek dulu ada kotoran ke tak ada kotoran. Kalau ada kotoran, bersihkan dulu di luar rumah sebelum kita masuk ke dalam rumah.
Wala tad'uhuma hakadha wa hakadha. Bila kamu masuk ke dalam rumah, susun kasut kamu betul-betul di luar rumah. Jangan kamu biarkan begitu saja. Kamu datang ke rumah orang, kamu kena beradab. Orang tadi dah terima kamu sebagai tetamu, maka kamu perlu jaga hak-hak beliau. Wala tansa adab lubsul hidha wa khal'ihi. Dan jangan pula kamu lupa adab-adab ketika mencabut kasut ataupun mencabut selipar, mencabut na'al. Apa adabnya? Disunatkan kita ketika kita memakai selipar, kita mula memakai kasut, mulakan dengan kaki kanan dulu. Bila pakai, mulakan dengan kaki kanan dan akhir dengan kaki kiri. Bila kita mencabut ataupun menanggalkan selipar ataupun kasut, disunatkan kita menanggalkan apa? Menanggalkan yang kiri dahulu, kemudian baru yang kanan. Bermaksud kaki kanan kita itu adalah kaki yang mula-mula bersentuhan dengan kasut dan dialah yang terakhir berpisah dengan kasut. Faham tak? Maksudnya, adab kita memakai selipar ataupun memakai kasut adalah kita mulakan dengan kaki kanan, yang kedua baru kaki kiri. Tapi bila kita nak tanggalkannya, kita mulakan dengan kaki kiri dahulu. Mulakan dengan kaki kiri, lepas tu baru kaki kanan. Tapi kalau nak masuk rumah, kaki kanan dahulu. Maka perlu kita berhati-hati ketika mengamalkan sunnah Nabi SAW. Bagi orang yang betul-betul mengamalkan sunnah, dia akan teliti dalam perkara ni. Bila kita cabut kaki kiri, yang kita masuk terus ke dalam rumah. Sebab itu kaki kiri, kita letakkan dulu di luar rumah. Cabutkan kaki kanan dahulu, baru masuk dengan kaki kanan. Sebab bila kita buang kasut ataupun tanggalkan kasut, kita disunatkan dimulakan dengan kaki kiri dahulu. Kaki kanan yang kedua. Contohnya ni kaki kiri, kita cabut kaki kiri. Jangan masuk terus ke dalam rumah, tinggalkan dulu di luar, cabut kaki kanan dulu, baru masuk ke dalam kaki kanan. Bermaksud, itu adalah sunat daripada adab memakai dan menanggalkan pakaian. Ada seorang soleh, Ibrahim bin Agil di Yaman di sana, seorang soleh. Ketika dia tua, dia ni adalah seorang yang sangat menjaga sunnah Nabi SAW. Ketika dia tua, dia tak mampu berwuduk dengan sendiri. Maka ada seorang khadim ataupun pembantunya yang mewudukkan beliau. Maka ketika khadim tadi ingin mewudukkan beliau, maka khadim tadi ingin apa? Ingin mengangkat lengan baju. Mengangkat lengan baju. Tamam? Mengangkat lengan baju. Maka ketika khadim tadi ingin mengangkat lengan baju untuk membasuh tangannya ketika wuduk, maka khadim tadi memulakan dengan tangan kanan. Dia lipatkan tangan kanan dahulu ke belakang. Maka kata Habib tadi, kata orang soleh tadi, wahai khadimku, kamu tahu kan aku ni selalu mengikut sunnah Nabi SAW, kenapa kamu tanggalkan yang kanan dahulu? Kerana melipat ini dikira menanggalkan. Melipat ini kira menanggalkan. Maka kamu sepatutnya mulakan yang kiri dahulu. Yang kiri dahulu. Maka dia pun ikutlah kata-kata Syekh tadi. Dia pun sisingkan ataupun angkatkan dia punya lengan belah kiri dahulu. Sebab ini dikira menanggalkan. Dimulakan dengan yang kiri, seterusnya yang kanan. Seterusnya dah selesai berwudu, dia ingin turunkan balik dengan baju, dimulakan pula dengan yang dimulakan dengan yang kiri pula. Maka ditegur lagi sekali. Kata Syekh tadi, wahai khadim, bila kamu nak pakai, ini dikira pakai. Bila kamu nak pakai, maka mulakan dengan kanan. Itu ketika dia dah nazak, dah di atas katil nak meninggal dah. Di atas keuzuran dan dia tak mampu nak berwuduk. Ada orang yang wudukkan untuk dia. Ketika waktu itu pun dia sangat menjaga sunnah Nabi SAW. Orang yang menjaga sunnah Nabi SAW bila syak lagi tidak ada syak bahawasanya mereka ini akan mendapat syafaat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga sunnah aku, ketika mana tidak ada orang yang menjaga sunnah aku, maka wajibat syafaati. Wajiblah syafaat aku baginya di hari kiamat. Maka itulah adab yang disebutkan di sini berkenaan dengan tinggalkan kita punya kasut betul-betul, bersihkan dahulu. Bersihkan kita punya kasut, kita punya selipar dan letakkan betul-betul di tempatnya. Dan jangan kita lupa adab memakai kasut dan adab membuang kasut. Dan adab memasuk rumah, masukkan dengan kaki kiri dahulu dan keluar rumah dengan kaki kiri dahulu. Masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Baik. Maka itu adalah adab yang ke-9. InsyaAllah adab yang ke-10 ni kita sambung pada kelas yang akan datang. Baik. Dan kita ingatkan kepada semua yang mendengar, besok adalah hari Khamis. Besok hari Khamis, Jumaat, Sabtu, iaitu bersamaan dengan 13, 14 dan 15 Rejab. 13, 14, 15 Rejab ini adalah dinamakan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ini hari putih. Hari putih ni disunatkan kita berpuasa pada 3 hari. Secara umumnya, kita disunatkan untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, ibarat dia setelah berpuasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun.
Setiap bulan kita disunatkan berpuasa 3 hari. Kata Nabi SAW, jika kamu ingin berpuasa 3 bulan setiap hari, maka kamu puasalah pada hari 13, 14 dan 15. Kerana itu ayyamul bid, hari putih. Kenapa dinamakan hari putih? Kerana ketika itu bulan penuh. Bulan mengambang kan? Bulan mengambang penuh dengan keputihan. Maka dinamakan ayyamul bid. Maka kita mengajak para mukminin, para muslimin yang hadir pada malam ini untuk kita sama-sama berpuasa bagi yang mampu. Kalau tak mampu, sebarkan khabar ini, ajak orang lain untuk berpuasa. Dan ada hadis yang menyebut siapa yang berpuasa pada bulan haram. Bulan haram ni Rajab, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 4 bulan haram. Bulan Rajab, bulan kita sekarang, bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 4 bulan haram ni kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, 3 hari di bulan haram. Hari Khamis, Jumaat dan Sabtu. Nabi sebutkan harinya. Khamis, Jumaat dan Sabtu. Siapa yang berpuasa 3 hari, Khamis, Jumaat dan Sabtu pada bulan haram, maka ibarat apa? Ibarat dia berpuasa selama 13 tahun. Ibarat dia dapat amalan selama 13 tahun. Maka itu satu ganjaran yang besar dan bertepatan dengan kita hari besok, hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Yang pertama dia di bulan haram, yang kedua di hari ayyamul bid, dan yang ketiga hari Khamis pula. Hari Khamis juga antara hari yang disunatkan berpuasa. Kerana apa? Kerana Nabi SAW mengatakan pada hari Khamis ni diangkat amalan. Pada hari Isnin dan Khamis diangkat amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku suka, kata Nabi SAW, aku suka untuk diangkat amalan aku ketika aku berpuasa. Maka itu adalah fadilat yang berkumpul pada hari besok. Hari Khamis ni berkumpul. Hari Khamis, sebab hari Khamis ni sunat. Dan sebab ayyamul bid, sebab hari putih juga sunat. Dan juga disebabkan hari dalam bulan haram, iaitu bulan Rajab. 3 kemuliaan berkumpul pada hari besok. Kalau kita tak mampu berpuasa pun, kita sebarkan kepada orang lain, insya-Allah. Dan kita akan sambung kelas ini pada waktu dan masa yang lain. Apa-apa komen, apa-apa nasihat boleh terus, dan soalan juga boleh tanyakan di sini. InsyaAllah kalau saya ada masa, saya akan jawab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk kita terus sama-sama mengamalkan apa yang kita belajar pada malam ini. Dan semoga Allah beri kita istiqamah untuk dapat terus kita menambahkan ilmu kita dan menambahkan iman kita. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.